Ada satu lagi bingkisan kami nak kongsi pada anda semua, ini mengenai anak-anak kita yang sekarang ini berhadapan dengan penyakit kanser. Tapi itulah, di sebalik mereka berhadapan menemani situasi itu, masih ada harapan yang mungkin boleh diberikan kepada mereka, betul kan? Mereka juga masih mempunyai impian, hasrat mereka, impian yang berbeza. Jadi mereka juga diraikan satu hajat sejuta harapan. Kita perlu saksikan berita saya ini. Berbalik pada apa yang menanti anda sebenarnya, kita nak kongsikan satu topik yang saya kira begitu penting untuk kita di sini dan juga anda yang sedang menonton. Bekalan darah semasa bulan Ramadan ini dan semasa musim perayaan itu sendiri. Sejauh mana pentingnya bekalan darah tu bagi mereka yang memerlukan, dan apa yang kita boleh lakukan sebagai penonton, sebagai pengacara dan semua yang terlibat dalam kita membantu menderma darah. Baik, bersama kami pada pagi ini Dr. Nurhayati Abu Amin, Pengarah Pusat Darah Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, Doktor, kita dah masuk hari ke-16 di bulan Ramadan ini. Semua pun seperti mana semua sedia maklum, apabila menjelang bulan Ramadan pastinya jumlah penderma darah semakin berkurangan. Jadi bagi keadaan terkini, keadaan semasa bagaimana? Adakah bekalan darah mencukupi? Jadi bagaimana, kita minta penjelasan doktor sendiri. Terima kasih pertama-tamanya kepada RTM dan SPM kerana menjemput Pusat Darah Negara untuk berkongsi maklumat bekalan darah terkini. Di Pusat Darah Negara sendiri, buat masa ni bekalan darah kita amat baik. Kita berada di paras yang selamat dan mencukupi. Namun kita ketahui di beberapa negeri bekalan ini makin berkurangan. Ini adalah kerana seperti yang Cik Tasnim maklumkan tadi, bila bulan puasa ni kebanyakan penderma Islam dia tidak dapat datang untuk menderma seperti kebiasaan. Ini juga menyebabkan pendermaan itu berkurang dan stok darah juga menjadi berkurang. Tapi buat masa ni di Pusat Darah Negara, alhamdulillah stok masih pada peringkat yang baik. Jelas, sebabnya kita kena fikirkan di sini juga doktor. Tadi kita dah sembang juga mengenai jangka hayat. Boleh kita istilahkan sebagai jangka hayat untuk darah tersebut kan. Sebabnya kalau rupanya Tasnim, darah ini harus sentiasa dengan izin top up setiap masa. Jadi apa yang mungkin doktor boleh bagi kami sekali lagi pemahaman begitu? Betul tu ya, Encik Hisham. Sebenarnya kalau kita lihat kepada darah jenis darah merah itu, jangka hayatnya itu cuma selama 35 hingga 42 hari selepas didermakan. Manakala satu lagi komponen darah yang kita panggil sebagai platelet, ianya hanya tahan selama 5 hari. 5 hari. Dan ada satu lagi komponen yang dinamakan sebagai plasma. Yang ni kita simpan di dalam paras bawah beku. Yang ni boleh tahan sikit selama 1 tahun. Tapi kebanyakannya pesakit memerlukan darah merah dan juga platelet. Jadi maka dengan yang sebab itulah kita mahukan semua penderma kita, masyarakat kita untuk menjadi peka terhadap keperluan ni dan tampil menderma darah setiap hari sebenarnya. Setiap hari sebenarnya. Kena konsisten lah ya. Jadi mungkin mereka ada hasrat nak menderma darah, tetapi apabila fikirkan tentang bulan Ramadan ni, ada juga tertanya-tanya macam mana mereka nak menderma darah di bulan Ramadan ni. Boleh ke menderma darah ataupun ada caranya lepas berbuka ke macam mana? Jadi kita nak minta doktor kongsikan kini supaya mereka yang menonton yang dah ada hasrat nak menderma darah tu boleh terus menderma darah di bulan Ramadan ni sendiri. Ya, Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah di seluruh negara telah mengambil langkah-langkah bagi membolehkan penderma-penderma untuk datang menderma darah di bulan Ramadan. Ini bagi masyarakat yang beragama Islam. Kita adakan kempen derma darah di masjid-masjid, di shopping mall dan sebagainya selepas waktu berbuka. Jadi menyenangkan penderma darah kita selepas orang berbuka, sembahyang dan sebagainya, mereka boleh menderma darah. Satu lagi apa yang kita lakukan ialah kita memanjangkan waktu operasi di Pusat Darah Negara sendiri dan di tabung-tabung darah di sekitar di seluruh negara. Contohnya di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak, kami buka pendaftaran sehingga pukul 8 malam ya. Jadi mereka-mereka lepas menderma buka tu boleh menderma. Ataupun penderma darah kita yang berada di Lembah Kelang boleh menderma di Pusat Darah Donation Suite di Mid Valley.
Yang ni ialah satu fasiliti yang diberikan secara CSR kepada Pusat Darah Negara, di mana kita jalankan proses pendermaan darah setiap hari daripada pukul 10 pagi sehingga 9 malam. Jadi sambil kita shopping raya tu, buka puasa dan sebagainya, boleh ke sana. Eloknya selepas berbuka puasa lah kan, dia kena ada sedikit makanan ataupun macam mana doktor? Betul. Seelok-eloknya bagi penderma beragama Islam yang belum pernah menderma atau pernah menderma sebelum ni sekali-sekala, mendermalah selepas berbuka puasa. Kita nak menggantikan cecair badan yang hilang tu, bagi memastikan kesejahteraan penderma darah. Tapi bagi mereka yang dah biasa menderma, apa yang kita cadangkan ialah untuk melewatkan masa sahur, melewatkan dalam pukul 5 hingga 5.30 pagi, kemudian datang ke Pusat Darah Negara ataupun di tempat-tempat kempen derma darah untuk menderma. Ini bagi mereka yang dah biasa menderma dan sebelum ni menderma tak ada masalah. Jadi mereka boleh buat demikian tanpa ada apa-apa kesan. Itu yang salah satu cara lagi untuk penderma-penderma kita tampil untuk yang masyarakat beragama Islam. Bagi yang bukan beragama Islam, boleh menderma secara biasa di bulan Ramadan ni. Dari segi frekuensi pendermaan darah tu sendiri macam mana? Mungkin kalau saya dah menderma darah hari ini, disarankan selepas berapa lama saya boleh ulang untuk menderma darah? Bagaimana? Jangka antara satu pendermaan dengan satu pendermaan lain kita cadangkan selama 3 bulan. Ini adalah untuk pendermaan kita kata darah utuh ataupun whole blood yang diambil satu beg tu kan. Tapi satu lagi teknik pendermaan yang kita panggil sebagai pendermaan apheresis. Ini menggunakan mesin di Pusat Darah Negara sendiri, di mana kita mengambil komponen-komponen tertentu sahaja. Contohnya seperti platelet yang saya nyatakan tadi tu, itu kita boleh buat selama setiap 2 minggu. Itu lebih, orang kata lebih kerap. Jadinya kalau boleh kita minta penderma-penderma kita kalau boleh datang 3 bulan sekali, setahun sekali, 2 kali setahun dan sebagainya. Menjadikan pendermaan ini sebagai satu rutin untuk sepanjang masa. Saya rasa doktor sendiri punya pengalaman yang sangat luas untuk mendepani pelbagai ketakutan mereka yang menderma. Ramai yang nak menderma tapi mereka punya ada rasa persepsi sendiri, takut nak derma darah. Bagaimana agaknya pihak doktor dan juga pasukan doktor ini nak berdepan dengan stigma dan persepsi takut nak menderma darah, doktor? Betul, memang ada beberapa orang kata kita panggil sebagai myth ataupun persepsi negatif mengenai pendermaan. Mungkin setengah orang berkata, kita takut menderma, takut nanti kita dapat jangkitan. Saya nak menerangkan, apabila seseorang itu menderma, kita guna, orang kata setiap kali pendermaan kita guna orang kata set yang baru, jarum yang baru, dan kita tukar untuk setiap penderma. So dia kita panggil single set, jadi kita tidak menyebabkan jangkitannya kepada penderma. Itu satu. Nombor 2, kita nak menekankan bahawa pendermaan itu selamat, mudah dan mengambil masa yang singkat. Singkat tu berapa lama? Biasanya kalau pendermaan darah merah, pendermaan darah utuh tu, prosesnya semasa pendermaan tu kurang daripada 15 minit. Masa untuk keluarkan darah tu kurang daripada 15 minit. Lepas tu kita minta berehat, ambil sedikit refreshment sebelum pulang. Antara lagi orang kata persepsinya adalah mereka berkata berat badan naik dan sebagainya. Sebenarnya semua ni tak ada kajian yang membuktikan perkara tersebut. Mitos sahaja. Mitos sahaja, betul. Tapi sebenarnya badan akan lebih sihat sebenarnya, betul tak? Biasanya orang yang menderma ni biasanya mereka memang orang yang sihat lah, yang boleh mendermakan. Jadi kita tak ada nampak kata kesan sampingan daripada pendermaan. Cuma kita nasihatkan penderma kita menjaga pemakanan, membuat persiapan sebelum menderma darah bagi menghilangkan rasa orang kata ketakutan. Dan kalau macam kita rasa risau dan sebagainya, saya cadangkan bincang dengan doktor yang menjaga ataupun nurses yang jururawat kita bertugas dan beritahu, sebenarnya saya ni orang kata darah gemuruh sikit contohnya. Bukan sikit, banyak. Kan? Jadi kita boleh orang kata ada teknik-teknik kita supaya memang sebelum tu kita akan bagi ubat pelali di tempat yang mana kita akan cucuk tu memang tak rasa, tapi kadang-kadang bila kita lihat jarum terus tu pun serta-merta dia ada rasa. Kan. Jadi kita boleh buat teknik macam mana kita boleh engage dengan penderma darah dan sebagainya. Cuma cara nak lawan persepsi itu Tasnim, kita kena ingat kita cakap beribu
lagi yang tak ada benda pun tak ada apa-apa yang elok berlaku. Je kan, elok demam darah je. kan. Baik, difahamkan juga 14 Jun setiap tahun merupakan Hari Penderma Darah Sedunia. Di mana satu hari yang saya kira istimewa kepada semua penderma darah di luar sana. Jadi kalau boleh doktor kongsikan sedikit tentang Hari Penderma Darah Sedunia ni sendiri. Hari Penderma Darah ini iaitu pada 14 Jun setiap tahun merupakan hari yang diisytihar oleh Badan Kesihatan Sedunia, World Health Organization, bagi kita menghargai sumbangan penderma seluruh dunia. Jadi bukan masalah di Malaysia sahaja, sebenarnya di seluruh dunia pun menghadapi masalah yang sama ya, sebab darah ini adalah satu produk terapeutik yang tidak ada penggantinya lagi buat masa kini, tidak ada produk sintetik. Ianya hanya didapati daripada manusia seperti tuan-tuan Tasnim dan Encik Hisham dan saya sendiri kan. Jadi keperluan untuk kita menyampaikan maklumat, berkongsi maklumat tu dan kita menghargai penderma kita tu dirasai oleh seluruh dunia, dan dengan yang sebab itu kita adakan World Blood Donor Day ni ya, setiap tahun pada 14 Jun. Tarikh itu dipilih kerana itulah tarikh lahir Karl Landsteiner, iaitu saintis yang menjumpai kumpulan darah ya ABO pada tahun 1920. Ya. Dia yang mula kita panggil dia sebagai bapa kepada perubatan transfusi ni sebenarnya. Jadi sebab tu tarikh tu begitu signifikan ya. Ya, dan yang pentingnya kita mahu masyarakat menyedari kepentingan menderma darah, di samping kita menghargai penderma-penderma darah kita dan juga penganjur kempen derma darah yang bekerjasama dengan tabung-tabung darah dan juga pusat darah negara sendiri bagi memastikan bekalan kita mencukupi setiap hari. Ada sambutan yang khusus untuk kali ini? Kita akan jalankan memandangkan bulan Ramadan kan, dia jatuhnya pada bulan Ramadan, insya-Allah kita adakan pada hujung bulan Julai, dan kita berharap Yang Amat Berhormat Menteri Kesihatan akan turut serta seperti pada tahun lepas ya. Itu menunjukkan komitmen daripada Kementerian Kesihatan kepada penderma-penderma kita ya, yang orang kata setiap hari menderma. Kalau saya boleh kongsi juga, satu hari di seluruh negara kita perlukan lebih kurang 2,000 beg darah setiap hari. Untuk sekarang ini? Sekarang ini setiap hari. Di kawasan Lembah Kelang di Pusat Darah Negara sendiri, kami perlu memastikan kutipan sebanyak 3,500 seminggu ataupun 500 sehari. Ya, itu, dan keperluan ni sentiasa berterusan ya, sama ada pada bulan-bulan biasa ataupun bulan Ramadan ataupun musim perayaan. Jadi masalahnya bila musim perayaan ni kita sibuk kan dengan nak beraya persiapan bersama keluarga, persiapan dan sebagainya, mungkin kita terlupa untuk menderma darah, sedangkan keperluan tu berterusan. Keperluan darah itu diukur dari sudut mana, doktor? Adakah berdasarkan kepada pengalaman setiap tahun, perkara yang bakal terjadi, yang telah terjadi, ataupun bagaimana ukuran untuk keperluan darah itu? Itu satu soalan yang sangat penting ya. Bagaimana kita tahu berapa banyak kita nak kutip? Memang kita akan pastikan berdasarkan keperluan di tahun sebelumnya dan kita lihat kepada trend peningkatan setiap tahun. Itu pertama. Yang keduanya adalah kita lihat sama ada kaedah perawatan baru ataupun hospital baru yang dibuka, dan bila sedemikian terjadi, kita tahu akan adanya keperluan darah. Dan kita juga melihat kepada pesakit-pesakit yang biasa menggunakan darah. Contohnya pesakit thalassemia ya, yang mempunyai penyakit keturunan di mana kandungan darah merah di dalam badan mereka kurang. Dan mereka perlukan pemindahan darah ni setiap bulan. Contohnya daripada bayi sehinggalah mereka dewasa. Ya, dan ada juga macam kita tahu kes-kes pembedahan yang memerlukan darah, kes-kes kemalangan, ibu bersalin dan sebagainya. Jadi daripada situlah kita akan mengetahui berapa stok yang kita perlu sediakan, dan kita kena pastikan bukan sahaja kita nak darah tu banyak satu masa, kita nak konsisten. Sentiasa mencukupi. Apabila ada pesakit memerlukan, kita boleh membekalkan darah tu pada jangka masa yang tepat. Kalau lambat,
diberi darah pun bermasalah ya. Jadi sebab tu kita ni orang kata di tabung-tabung darah sentiasa perlu peka mengenai stok bekalan darah. Kita bukan lihat untuk hari ini, kita kena lihat okey seminggu lagi, sebulan lagi bagaimana persiapan kita. Stok tu memang kena pastikan sentiasa ada. Dan bagi menjelang Aidilfitri ini nanti macam mana dengan stok bekalan setakat ni? Setakat ni seperti yang saya nyatakan tadi di Pusat Darah Negara sendiri nampaknya elok. Di beberapa negeri kita lihat ada mula dia kata dia takut bekalan dia akan menurun ya. Jadi kita minta bukan sahaja penduduk di Lembah Kelang tetapi di mana saja penduduk kita berada ya untuk datang tampil mendema darah di tabung-tabung darah. Dan trend yang kita lihat selama ni ialah selepas raya tu, 2 minggu selepas raya tu orang kata masih kurang lagi pendema darah datang. Jadi kita perlu meningkatkan lagi kita punya orang kata kempen-kempen ya untuk orang tampil ke hadapan. Dan inilah masanya kita bekerjasama dengan penganjur-penganjur kempen dema darah sebaik mungkin untuk memastikan ada kempen dema darah pada waktu tertentu untuk memastikan tabung kita tu mencukupi. Konsisten cukup. Tapi apa yang saya mohon ialah pendema-pendema darah dan masyarakat kita ya untuk tampil untuk jadi pendema darah. Ya, sebab buat masa ni masih cuma 2% sahaja daripada rakyat kita yang menderma darah. Bila doktor bagi penjelasan macam ni tuan-tuan, baru kita sedar kenapanya banyak sangat kempen aktiviti kempen dema darah di shopping mall semua kan. Selalu kalau kita ke pusat-pusat membeli belah dan sebagainya kita akan nampak kan. Pentingnya untuk kita ini yang boleh kita lakukan dalam membantu sebenarnya kalau kita sihat. Ayo sama-sama kita mendema darah. Dan doktor dah nyatakan tadi prosesnya bukan rumit, mudah dan hanya mengambil masa dalam lebih kurang 15 minit sahaja prosesnya. Doktor, satu perkara tadi doktor ada sebut 3 pengkelasan darah yang ada dalam sejuk beku. Yang satu lagi platelet ini untuk pembekuan darah. Dia disimpan pada suhu 20 hingga 24. Itu bila akan digunakan doktor? Itu untuk pembekuan darah. Jadinya contohnya pesakit yang mendapat penyakit kanser, yang mendapat kemoterapi mereka perlu penggantian platelet. Kalau tak mereka akan ada pendarahan ataupun mereka yang lahir dengan fungsi platelet yang tidak berfungsi. Platelet yang tidak berfungsi itu pun kita perlu ganti. Ya, itu ada sebahagian pesakit yang memerlukan platelet. Ada sebahagian pesakit yang memerlukan darah merah. Darah merah tu kita simpan dalam suhu 4 hingga 8 degree Celsius ya. So memang kita kena pastikanlah pada suhu tersebut itu memastikan fungsi darah tu komponen darah itu boleh berfungsi dan jangka hayat yang sesuai lah. Negara lain juga mengalami situasi yang sama, berdepan dengan masalah yang sama, kurang penderma di negara lain. Di negara lain pun kalau kita lihat di negara maju, peratusan pendermaannya ialah lebih kurang 3.5 hingga 5%. Kita dah tak jauh dah ni. Kita 2.2 kan. Dah hampir dah. Dan dalam kita bergerak menjadi negara maju, kita juga perlu peka kepada keperluan darah ni. Betul. Dan sebenarnya di bulan Ramadan yang mulia ni kan kita berkata mengenai pendermaan darah. Ini satu orang kata satu usaha yang murni bukan saja derma duit, derma masa, kita minta derma darah juga. Baik, cantik sekali. Pesanan Dr. Nur Yati pada semua yang menonton, ayo jika kita berkesempatan, ayo kita ramai-ramai menderma darah. Bantu mereka yang memerlukan. Betul. Baik, jadi terima kasih doktor sekali lagi. Dan kepada anda tadi, anda dah tahu di Mid Valley pun ada lokasinya, dibuka jam 10 pagi hingga ke 9 malam. Jika anda berada berhampiran Angkasa Puri, staf-staf semua bolehlah ke sana. Pusat darah pun ada tadi kan? Pusat darah juga setiap hari dibuka. Lepas berbuka anda boleh terus ke sana untuk menderma darah. Jangan risau bab menderma darah sebabnya dah ribuan
yang telah pun menderma, tidak ada masalah apa pun kepada mereka, malah mereka juga sihat seperti biasa. Jadi saya rasa inilah ruang waktu yang baik. Betul. Saya setuju doktor tadi cakap mengatakan bahawa bulan Ramadan ni kalau kita dah ada satu tekad nak bersedekah, jadikan darah itu mungkin sebagai sedekah kita juga. Mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan kita daripada tubuh badan kita akan dapat menggembirakan orang lain. Kadang-kadang orang tengah tenat ni bila dia dapat darah dia akan rasa kecewa. Tapi bila kita dapat memberi darah yang mana milik kita semua ni, ibu bapa mereka gembira, semua tenggura. Allah hebatnya. Okey, jadi ayo kita lakukan apa yang kita boleh membantu mereka yang memerlukan. Selamat